Baiklah, kita terus saja kepada Encik Ghalib. Berdasarkan pengalaman Encik Ghalib sendiri sebagai seorang guru sumber dan juga proses pengajaran dan pembelajaran Abdi Darjah ini, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak guru dan pelajar sendiri khususnya untuk menghasilkan satu penulisan yang baik? Okay, terima kasih saudara pengerusi Encik Azrin. Sebenarnya untuk mencapai satu tahap penulisan yang cemerlang lah, maknanya kedua-dua pihak, guru, pelajar mesti saling membantulah. Kadang-kadang kalau satu pihak memang tak jadilah. Ya. Jadi yang pertama sekali usaha yang perlu dilakukan oleh guru pada saya lah teknik lah. Dan bagi pelajar pula, pelajar ni mestilah mempunyai pengetahuan. Sebab apa? Kalau kita atau pelajar tidak mempunyai pengetahuan, idea tu, mana idea untuk menulis tu tak datang. Sebab nak jadi penulis ni, pokok pangkalnya idea. Jadi, kalau tidak ada idea, maka seseorang itu tidak menulis. Dan untuk idea itu datang, jadi seorang pelajar tu pula mesti mempunyai maklumat, isi. Dan maklumat ini sebenarnya diperoleh daripada pembacaan. Dari pengalaman saya lah, Cik Azrin ni, kebanyakan pelajar yang kurang membaca, tahap penulisannya lemah. Sebab apa? Input tu tidak ada, isi tidak ada. Sebab salah satu aspek yang penting dalam penulisan karangan ni lah isi. Begitu juga dan yang kedua. Yang kedua, teknik. Jadi untuk menulis sebuah karangan yang cemerlang, maknanya pelajar mesti menguasai teknik. Jadi teknik bagaimana untuk memahami kehendak soalan. Kemudian teknik bagaimana untuk menulis perenggan pengenalan bagaimana. Ya. Perenggan isi pula bagaimana. Apakah perkara-perkara yang perlu ada dalam perenggan pengenalan? Apakah perkara-perkara yang perlu ada dalam perenggan isi? Jadi di sinilah peranan guru untuk mendedahkan kepada pelajar tentang teknik-teknik pengajaran yang berkesan. Dan sekarang saya nampaklah, maknanya guru kena bantu pelajar. Sebab apa? Apabila pelajar nak menulis, pelajar mesti ada ilmu, ada pengetahuan. Jadi yang saya nampak pendekatan ilmu. Maknanya yang terkini ni pendekatan ilmu, maknanya guru akan membekalkan maklumat kepada pelajar. Sebagai contoh, sekarang ni heboh diperkatakan program khidmat negara kan. Mungkin pelajar tidak tahu apakah program khidmat negara. Jadi maknanya guru mendedahkan artikel atau memberikan pelajar rencana tentang program khidmat negara. Jadi pelajar mendapat input. Apakah itu program khidmat negara? Apakah kebaikannya? Daripada maklumat tersebut, guru boleh membina soalan ataupun meminta pelajar menulis karangan berdasarkan tajuk itu. Sebagai contoh, kebaikan program khidmat negara kepada remaja. Jadi inilah salah yang dikatakan pendekatan ilmu. Jadi selain itu, guru naklah mendedahkan teknik-teknik menulis pada pelajar. Maknanya yang pertama nak buat apa? Peringkat yang pertama. Mungkin peringkat yang pertama tu buat rangka. Mana yang kedua, semasa buat rangka tu apa yang perlu untuk mencatat isi. Isi yang pertama apa, isi yang kedua apa. Yang ketiga pula nak kenal pasti bentuk apa, maknanya format. Jadi pelajar sebelum ini mestilah didedahkan format seperti yang dinyatakan oleh Puan Razia tadi kan. Maknanya berformat khusus atau berformat umum. Yang ini pun satu ilmu dalam penulisan. Kemudian yang ketiga pula, mungkin pelajar dah tahu format laras. Mana ilmu tentang kalau bahasa surat rasmi, begini bahasanya. Kalau surat kiriman tidak rasmi, begini bahasanya. Begitu juga bentuk laporan. Jadi, jika pelajar tidak menguasai aspek ini, maka sudah tentu karangan yang dihasilkan itu tidak mencapai tahap yang cemerlang. Sebenarnya ada banyak lagi faktor lah. Tapi pada saya lah, kata kunci tadi membaca. Sebab pepatah Melayu mengatakan, membaca mencerdaskan minda. Apabila kita banyak membaca, katakanlah kita membaca tulisan A, tulisan penulis B dan sebagainya, kita dapat menghasilkan satu bentuk tulisan yang baru yang kita punya. Maknanya, apabila kita banyak membaca, idea timbul. Dan apabila kita menulis, idea akan berjalan dengan lancar. Yang masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar, mereka ni kurang membaca. Jadi kalau kurang membaca,
maknanya peraliran idea tu sekat. Dan inilah yang mengganggu penulisan pelajar. Sepatutnya pelajar boleh tulis lebih kurang 500 patah perkataan. Atau menghabiskan penulisan itu dalam tempoh 1 jam setengah. Tetapi tidak dapat. Sebab tulis, berhenti. Tulis, berhenti. Inilah peranan cikgu nak membimbing pelajar bagaimana kita dapat menghasilkan penulisan yang cemerlang. Jadi banyak faktor yang perlu diambil kira sebab zaman teknologi sekarang ni banyak mempengaruhi pelajar yang menyebabkan pelajar kurang membaca. Jadi langkah yang pertama tadi, mana faktor yang pertama cikgu mesti ambil ialah menggalakkan pelajar membaca. Dan di dalam bilik darjah pula guru kena bantu. Sama ada menggunakan majalah, menggunakan artikel-artikel daripada surat khabar. Maknanya guru mestilah memberikan input kepada pelajar supaya pelajar itu mempunyai isi, mempunyai pengetahuan dan sebagainya. Jadi dengan cara inilah maka guru dapat membantu pelajar untuk menghasilkan karangan yang baik. Itu saja Encik Azrin.